Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar PDPR di rumah bersama dengan Ustazah Haini binti Abdul Rahim. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta. Baiklah, kita pergi kepada jenis zakat yang pertama, iaitu zakat fitrah. Maksud zakat fitrah ialah mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan syarak. Apakah hukum zakat fitrah? Hukumnya ialah wajib apabila seseorang individu itu memenuhi syarat wajib zakat. Dalil naklinya ialah an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadhan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin zakari aw unsa minal muslimin. Riwayat Muslim. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan satu gantang kurma atau satu gantang gandum ke atas setiap orang yang merdeka atau hamba lelaki atau perempuan muslim. Berapakah kadar bayaran zakat yang dikenakan ke atas setiap individu muslim? Ialah satu gantang Baghdad bersamaan dengan 2.7 kilogram beras. Seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila ia memenuhi syarat-syarat wajib. Jadi syarat wajib bagi zakat fitrah ada 3, iaitu yang pertama Islam, yang kedua hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Maksudnya jika pada hari terakhir bulan Ramadan, pada hari terakhir puasa dan pada hari raya pertama seseorang itu masih hidup, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Baiklah, syarat yang ketiga ialah mempunyai harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungannya pada malam dan siang hari raya. Maksudnya, pada malam raya dan pada hari raya yang pertama, jika seseorang itu dia dapat menanggung diri dia, keperluan makanan minum serta orang-orang yang di bawah tanggungannya dan ada lebihan daripada apa yang diperlukan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada 5 hukum berdasarkan waktu dikeluarkan zakat fitrah. Okey. Yang pertama ialah harus. Bila harus? Iaitu bermula daripada 1 Ramadan hingga hari terakhir bulan Ramadan. Apabila terbenam sahaja matahari hari terakhir bulan Ramadan, maka waktu mengeluarkan zakat fitrah ketika ini menjadi wajib ataupun lebih mudah dipahami oleh pelajar, iaitu pada malam raya. Apabila terbit matahari pada pagi 1 Syawal, waktu mengeluarkan zakat fitrah ketika ini menjadi sunat dan ia menjadi waktu yang afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah, iaitu sebelum solat hari raya. Selepas solat hari raya hingga sebelum terbenam matahari pada 1 Syawal, waktu mengeluarkan zakat fitrah ketika ini menjadi makruh hukumnya. Dan selepas terbenam matahari pada hari raya yang pertama, iaitu 1 Syawal, jika mengeluarkan zakat fitrah ketika ini, hukumnya adalah haram. Baiklah, sekarang kita pergi kepada jenis zakat yang kedua, iaitu zakat harta. Ada 5 jenis harta yang dikenakan zakat, iaitu yang pertama, tanaman dan buah-buahan, yang kedua, haiwan ternakan, yang ketiga, emas, perak dan mata wang, yang keempat, perniagaan dan yang kelima, harta galian dan rikas. Ada 5 syarat wajib mengeluarkan zakat harta. Apakah yang dimaksudkan syarat wajib mengeluarkan zakat harta? Maksudnya, jika seseorang itu memiliki kelima-lima syarat ini, maka dia wajib mengeluarkan zakat harta. Syarat yang pertama ialah individu itu mestilah seorang
orang Islam. Yang kedua ialah cukup haul. Maksud cukup haul ialah individu itu memiliki harta tersebut genap dalam tempoh setahun hijrah. Syarat yang ketiga ialah cukup nisab. Maksudnya telah cukup kadar tertentu yang diwajibkan kepada zakat. Yang keempat ialah sempurna milik. Individu itu mestilah memiliki harta itu sepenuhnya, barulah dia wajib mengeluarkan zakat daripada harta tersebut. Dan syarat yang terakhir ialah merdeka. Mereka bukan dari golongan hamba. Sekarang cikgu akan menerangkan jenis zakat harta yang pertama, iaitu zakat tanaman dan buah-buahan. Tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan zakat mestilah ia menjadi makanan asasi, boleh disimpan dan tidak mudah rosak. Contohnya seperti padi, jagung, gandum dan juga buah-buahan kering seperti kurma. Nisab yang dikenakan zakat terhadap buah-buahan ialah apabila ia mencapai 5 ausak ataupun bersamaan 363 gantang, ataupun dalam kilogram mencapai 1,300 kilogram, maka individu yang memiliki tanaman dan buah-buahan tersebut wajib mengeluarkan zakat. Berapakah kadar yang perlu dikeluarkan zakat daripada hasil tanaman dan buah-buahan, iaitu sebanyak 1, 10%, 10%, yang kedua ialah 5%. Zakat sebanyak 10% dikeluarkan jika tanaman itu diusahakan menggunakan air hujan atau bergantung kepada aliran air sungai ataupun parit dan ia tidak melibatkan kos yang tinggi. Manakala 5% pula diambil daripada hasil tanaman yang menggunakan jentera atau menggunakan tenaga manusia serta melibatkan kos yang tinggi. Zakat haiwan ternakan. Jenis-jenis haiwan ternakan yang dikenakan zakat, yang pertama ialah dari kategori kambing dan biri-biri, yang kedua lembu dan kerbau, yang ketiga adalah unta. Nisab bagi kambing dan biri-biri ialah apabila mencapai 40 ekor dan kadar zakat yang perlu dikeluarkan ialah hanya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun ataupun biri-biri yang berumur 1 tahun. Baiklah, nisab bagi lembu dan kerbau pula ialah sebanyak 30 ekor. Apabila telah mencapai 30 ekor, kadar zakat yang perlu dikeluarkan ialah 1 ekor lembu jantan yang berumur 1 tahun ke atas. Dan yang terakhir, nisab bagi unta pula ialah 5 ekor dan kadar zakatnya ialah 1 ekor biri-biri berumur 1 tahun ke atas. Terdapat 2 syarat wajib tambahan daripada zakat haiwan ternakan, ialah haiwan itu mesti dipelihara di padang terbuka dan haiwan itu bukan digunakan untuk bekerja seperti membawa barang, membajak tanaman. Zakat harta yang ketiga ialah zakat emas, perak dan mata wang. Nisab bagi emas ialah 20 miskol, iaitu bersamaan dengan 85 gram. Manakala nisab bagi perak pula 200 dirham bersamaan 595 gram, dan mata wang pula jika nisabnya ialah 20 miskol, iaitu juga bersamaan dengan 85 gram harga emas semasa. Dan bagaimana pula dengan kadar yang perlu dikeluarkan daripada zakat emas, perak dan mata wang? Semuanya sama, iaitu 2.5% daripada apa yang dimiliki. Bagaimana pula dengan emas perhiasan? Emas perhiasan juga wajib dizakatkan jika ia melebihi kadar uruf, iaitu ia berbeza mengikut negeri dan jika dia cukup haul. Zakat harta yang keempat ialah zakat perniagaan. Maksudnya zakat yang dikeluarkan daripada hasil harta perniagaan, sama ada perniagaan melibatkan barangan ataupun perkhidmatan. Nisabnya ialah mengikut harga gram emas juga, 85 gram emas dan kadarnya 2.5%. Apakah syarat wajib tambahan bagi zakat perniagaan? Yang pertama ialah dia mengusahakan tu memang niatnya untuk menjalankan perniagaan. Yang kedua, harta yang halal.
Okey, yang ketiga ialah harta itu boleh menjana pendapatan, dan yang keempat sumber harta itu mestilah diperoleh daripada pembelian ataupun pertukaran aset seperti sewa. Dan yang kelima syarat wajib tambahan bagi zakat perniagaan ialah harta itu bukan untuk kegunaan peribadi. Bagaimana pula dengan zakat pendapatan? Zakat pendapatan ada tambahan syarat khusus, iaitu ia juga mesti hasil usaha yang baik seperti mendapat upah, gaji, komisen, allowance, bonus dan sebagainya. Dan nisab yang dikenakan juga seperti 85 gram harga emas semasa dan kadarnya juga 2.5%. Okey, sekarang kita pergi kepada jenis harta yang terakhir yang dikenakan zakat ialah zakat galian dan rikas. Apakah maksud galian? Galian bermaksud bahan yang dikeluarkan daripada bumi, diproses dan menghasilkan logam galian. Contohnya seperti emas, perak, biji timah, petroleum dan bahan mineral. Kadar zakat yang dikenakan juga ialah 2.5% apabila nisabnya mencapai 85 gram emas. Apakah pula maksud rikas? Rikas ialah harta yang tertanam di dalam tanah dan kadar zakat yang perlu dikeluarkan daripadanya ialah 1/5 ataupun sebanyak 20%. Okey, baiklah, cikgu harap semua dapat faham tentang penerangan kita hari ini tentang jenis-jenis zakat. Dan sebelum kita menutup kelas kita pada hari ini, uji minda dengan 3 soalan di sini. Pelajar boleh menjawab secara spontan. Yang pertama, berapakah jenis zakat yang anda ketahui? Yang kedua, nyatakan 3 jenis harta yang diwajibkan zakat. Yang ketiga, apakah contoh haiwan ternakan yang wajib dikenakan zakat? Selamat mencuba. Cara jawapan soalan pertama, jawapannya ialah 2 jenis zakat, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Jawapan untuk soalan nombor 2, 3 jenis harta yang diwajib dikenakan zakat ialah tanaman dan buah-buahan, haiwan ternakan dan perniagaan. Dan jawapan untuk soalan nombor 3, contoh haiwan yang wajib dikenakan zakat ialah kambing dan lembu. Terima kasih.